Apabila dia kata saya ni saruri, saya ni saruri, orang yang masuk berlindung di tanah haram, jadi tak boleh nak hukumlah dia, terlepas dia daripada hukuman. Nabi SAW menafikan hal itu. La sarurata fil Islam, tidak ada pelarian yang menyelamatkan diri seseorang itu daripada hukuman kerana dia melakukan jenayah. Tak ada lagu tu. Bagaimanapun dia tetap kena hukum. Dia tetap kena hukum. Kalau dia melakukan di luar, bawa dia, igat dia, pergi hukum di luar. Kalau dia melakukan di dalam tu, khilaf ulama. Ada yang mengatakan igat dia, pergi hukum di luar. Ada yang mengatakan boleh hukum di tanah haram tu pun boleh hukum. Itu maksud la sarurata fil Islam. Ada 2-3 makna. Makna yang sesuai di sini ialah makna yang kedua, iaitu konsep ajaran meninggalkan mengerjakan haji. Itu tak ada dalam Islam. Bahkan dalam Islam memang digalak sangatlah. Disuruh kita pergi ke tanah suci, sama ada untuk buat haji ataupun untuk buat umrah. Lepas tu dia amalkan hadis tu, itulah hadis tu. Untuk menunjukkan bahawa haji itu adalah tuntutan ajaran agama. Kalau ada orang kata tak perlu, itu tak kena. Pahamai lagu tu bukan Islam, lagu tu. Lepas tu kita kata serupa dengan orang lain, agama lain ada juga pergi ke tanah suci, ikut dia lah serupa. Betul lah waktu tu. Tak apa lah. Kita ada lagu tu. Agama lain pun ada juga lagu tu. Pergi ke tanah suci dia ni masing-masing lah. Babut tijarah fil hajj, adalah setengah-setengah nuskhanya babut tazawud. Babut tazawud fil hajj. Di bawah tajuk ni ada sahadis. Lepas tu hadis yang kedua tu barulah babut tijarah, bab niaga fil hajj, pada masa mengerjakan haji itu ataupun di musim haji. Tapi di sini dalam kitab kita ni, untuk dua-dua hadis tu duduk di bawah tajuk bab tijarah fil hajj. Ni hak kita. Sebab itu dia kata boleh ke tidak nego. Dalam nuskhah maktubah Al-Ahmadiyah, dalam matan dia tu bab tijarah, kemudian dia tambah dalam hasyiah dia bab tazawwud wat tijarah. Tu lebih tegas kata dia. Tapi dalam nuskhah Aun, nuskhah Aun tu nuskhah Aunul Ma'bud, yang ni sebelum kitab ni Badlul Majhud ni dikarang, terlebih dahulu Ahlul Hadis pengarang Aunul Ma'bud tu syarah Abu Daud tu. Dia dulu buat. Dalam nuskhah Aun di tempat ni babut tazawwud fil hajj sini. Lepas tu sebelum daripada hadis yang kedua dia mengadakan babut tijarah fil hajj gitu. Walam aradu fi nuskhatin, tetapi sejauh yang saya perhati, kata dia, tak ada saya nampak, saya tengok jumpa lagu ni dalam mana-mana nuskhah pun tak ada. Tapi nuskhah dia tu yang ada lah tu kali dia jumpa lagu tu yang dia buat tu, nuskhah Aunul Ma'bud. Ataupun boleh jadi dia fikir berdasarkan ijtihad dia, kajian dia, dia boleh buat gitu. Memang pun kena kira sesuai hadis yang mula-mula ni tazawwud, berbekal untuk haji. Hak yang kedua tu baru sesuai untuk berniaga. Sebab dalam yang pertama ni dia tak ada sebut berniaga. Dalam hadis yang kedua tu baru sebut berniaga ni. Boleh jadi dia fikir sesuainya buat gini. Tetapi kita orang, kita tak boleh mana-mana. Fikir kita tak boleh. Jadi tuan dia tidak buat gitu. Sebab itulah kata pengarang Badlul Majhud, dia kata saya tak ada nampak dalam mana-mana nuskhah buat lagu ni. Wallahu a'lam. Tak tahulah. Gitulah kedudukan. Aunul Ma'bud itu dia ringkasan kepada kitab Ghayatul Maqsud. Kalau di India ni dia ada dua aliran hadis. Satu Ahlul Hadis, yang kedua Deobandi. Termasuk dalam Deobandi ni ni anak-anak kumpulan Syekh Zakaria, Mazahirul Ulum dia panggil. Madrasah Mazahirul Ulum. Orang lepas situ dia panggil Mazahiri. Mazahirul Ulum Deobandi. Nadwiyin, orang lepasan Nadwatul Ulama pun Deobandi. Deobandi tu besar, bawah dia tu pecah lagi banyak.
Deobandi. Selagi aliran Ahlul Hadis. Ahlul Hadis ni dalam bab hadis ni dia ke depan, lebih dulu daripada Deobandi. Dari segi syarah, dari segi gapo pun dia dulu. Itu ceritanya. Ni macam Aunul Ma'bud ini syarah Abu Daud yang ditulis oleh Ahlul Hadis, tokoh Ahlul Hadis. Azim Abadi. Apa ni? Ini ringkasan ni. Ni ringkasan ni 10 jilid lebih. Asalnya Ghayatul Maqsud itu 30 jilid. 30 jilid. Lepas tu Syekh Khalil Ahmad ni buat ni mewakili Deobandi. Syekhul Hind ada tulis juga Hasyiah Abu Daud, namanya Anwarul Mahmud. Syarah Abu Daud Anwarul Mahmud, tetapi susun oleh anak murid dia Anwar Shah Kashmiri. Sebab tu nama Anwar Al-Mahmud. Mahmud tu Mahmud Al-Hasan tu lah, gabungan dua. Itu ada juga. Kalau hak kitab sana yang pakai buat ngaji tu, dia ada hak tu. Dia tak pakai hak ni. Dia tak pakai hak ni, dia pakai hak tu. Biasanya orang Deobandi ni kemudian. Sebab apa dia tengok banyak kali dia tak puas hati. Sebab tu dia lalu buat. Supaya juga syarah kepada Sunan Tirmizi. Orang Ahlul Hadis dulu, Tuhfatul Ahwazi itu. Tuhfatul Ahwazi itu orang Ahlul Hadis. Bila dia buat, tapi sebelum pada tu Anwar Shah Kashmiri Al-Arfus Syadid, bukan dia, anak murid dia yang susun. Anak murid dia susun, tapi buah dia lah, buah dia. Mari Tuhfatul Ahwazi itu dia kritik banyak Anwar Shah Kashmiri. Banyak tempat lah dia kritik. Bila begitu, hak ni anak murid Anwar Shah Kashmiri ni ada pula, dia jawab pula hak tu. Dia tulis syarah Tirmizi pula. Gitulah jadi ilmu jadi maju, berkembang. Semua ni dua-dua aliran ni silsilah Syah Waliullah belakang. Kedua-duanya sampai kepada Syah Waliullah belakang. Dulu bahas-bahas banyak ni, kitab-kitab banyak. Anak buah, anak cucu dia lah ilmu tu. Kedua-dua aliran ni pergi kepada Syah Waliullah belakang. Kalau di India, hak ni Badrul Majhud ni contoh Deobandi. Lepas tu mazhab Hanafi, dia condong kepada mazhab Hanafi. Seperti kita tengok ni, dia lebih banyak, tapi dia royak juga lain-lain tu pun, tapi dia lebih cenderung dia terjehkan mazhab Hanafi. Kalau Deobandi, kalau Ahlul Hadis dia tidak terikat dengan mazhab mana-mana. Hak dia nampak lebih terang, lebih kuat, hak tu dia pakai. Tu cara Ahlul Hadis, dia pakai hak tu, dia tak kira ke mana-mana pun. Itu cara Ahlul Hadis. Ramai lah pulak-pulak ni, kumpulan ni ramai, bukan seorang dua. 10,000, tak tahu, takut 100,000 pun. Pasal apa? 100 tahun lebih dah. Deoband tu pun 100 tahun lebih dah, 150 tahun lebih. Deoband nak sampai ke Selon ni berapa ramai, lepas tu pecah pula, pecah dia ramai. Ramai. Tokoh-tokoh dia tu ramai, alim-alim lah. Tak apalah. Tu dia nak cerita Nuskhah Maktubah Al-Ahmadiyah ni. Ahmadiyah, kalau sebut Al-Ahmadiyah di sini, iaitu Syekh Ahmad Ali Saharanpuri, pengarang kepada Hasyiah Sahih Bukhari tu. Kalau Sahih Bukhari hak cetak kes sana tu tepi tu. Tu Syekh Ahmad Ali, dia ada percetakan sendiri, percetakan Al-Ahmadiyah. Ni hak dia sebut ni. Ini nuskhah yang bertulis tangan dalam percetakan Al-Ahmadiyah. Dia tengok situ. Pasal apa? Pasal puak-puak ni, puak-puak Saharanpur. Saharanpur ni satu kumpulan besar pula lah. Yang ada sebut tadi Mazahirul Ulum tu, Syekh Zakaria ke apa duduk situ lah. Ahmad Ali, situ lah. Dia kuat hadis situ, kuat benar hadis. Deoband ni dia banyak campur-campur juga. Dia banyak campur, dia tidak hadis saja, dia banyak campur. Tapi kalau Mazahirul Ulum tu lebih tekan kepada hadis. Tokoh-tokoh hadis besar-besar ramai pokok ni. Tapi Deobandi juga dia ada hubungan juga dengan Deobandi.